Laut bukan sahaja satu kawasan yang menempatkan hidupan akuatik, akan tetapi ilham bagi sesiapa yang mencari kedamaian. Pernah tak anda lihat lautan terbentang luas, akan tetapi mendidih dengan sangat panas? Mungkin anda dah terbiasa mandi kolam air panas, tapi adakah wujud lautan tersebut di bumi? Saintis menemui planet lautan yang sangat besar, bukan satu, tetapi dua planet tersebut di luar sistem suria. Dan apa yang menakutkan adalah kedua-duanya sangat luas dan besar manakala lautannya mungkin mendidih. Bolehkah lautan di bumi kita mendidih seperti mana di planet 138C dan 138D? Kita akan meneroka dua planet sejauh 218 tahun cahaya dari bumi. Kekal hingga akhir video ini bagi mengetahui dengan lanjut adakah lautan di bumi mampu mendidih seperti mana eksoplanet 138. Ikat tali pinggang keledar anda. Astrolab akan membawa anda ke planet lautan yang dilimpahi sinaran bintang kerdil merah. Satu sistem yang berbeza dari dunia lautan yang lain. Selamat datang ke sistem planet Kepler 138. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Saintis dari Universiti Montreal telah menemui bukti dua eksoplanet mengorbit bintang kerdil merah, dan apa yang mengujakan adalah kedua-duanya merupakan dunia lautan di mana air membentuk sebahagian besar daripada keseluruhan planet tersebut. Planet ini yang terletak dalam sistem planet sejauh 218 tahun di Buruj Lyra sangat unik dan tidak seperti mana-mana planet yang terdapat dalam sistem suria kita. Sistem planet ini memaparkan keunikan dua planet iaitu Kepler 138d dan 138c. Ketumpatan rendah Kepler 138c dan Kepler 138d yang saiznya hampir sama, bermakna sebahagian besar terdiri daripada air. Jisim kedua-dua planet ini adalah dua kali ganda dari bumi tetapi mempunyai kira-kira separuh daripada ketumpatan bumi dan oleh itu tidak boleh menjadi planet batuan sepenuhnya. Ini berdasarkan ukuran jisim mereka berbanding diameter fizikal. Ia dianggap sebagai kelas baru planet air, tidak seperti mana-mana planet utama yang terdapat dalam sistem suria kita. Terdapat 3 planet di dalam sistem ini dan salah satunya Kepler 138b. Kepler 138b ialah salah satu eksoplanet batuan tumpat terkecil yang mempunyai jisim sama seperti planet Marikh. Mencari bukti air di planet yang jauh adalah matlamat utama ahli astronomi dan ahli astrobiologi. Apa yang dicadangkan saintis adalah kedua-dua eksoplanet ini bukan sahaja mempunyai air yang menutupi permukaan mereka. Keseluruhan makhluk yang mungkin hidup di sini hanya hidup di dalam air semata-mata. Akan tetapi, adakah wujud hidupan yang mampu hidup dalam keadaan panas? Boleh ataupun tidak. Di bumi, wujud siput gunung berapi yang mampu bertahan pada suhu 400 darjah Celsius. Menakjubkan. Bintang Kepler 138 memiliki suhu 3800 Kelvin, sedikit rendah berbanding matahari kita iaitu 5700 Kelvin. Kepler 138c dan 138d ialah sepasang eksoplanet yang mengorbit bintang kecil yang malap dipanggil Kepler 138 kira-kira 218 tahun cahaya dari bumi. Kedua-dua planet itu boleh dikatakan kembar dan kedua-duanya 3 kali lebih besar daripada bumi dengan 2 kali ganda jisim planet kita. Dalam erti kata yang lain, dunia berkembar ini kurang tumpat berbanding bumi kita yang berbatu. Dan itulah sebabnya saintis menyangka ia kebanyakannya adalah air. Menggunakan data daripada teleskop angkasa Hubble dan teleskop angkasa Spitzer, saintis mengukur jejari kedua-dua planet ketika mereka melintas di hadapan bintang induk mereka. Berdasarkan pemerhatian terhadap orbit planet ini, saintis mendapati kedua-dua planet ini kurang tumpat berbanding bumi walaupun saiznya besar dan bersifat batuan yang terdiri dari logam dan batuan yang utuh. Saintis menolak kemungkinan ia adalah planet gas versi Mushtari dan Zuhal yang kecil kerana kedua-dua planet gergasi ini terdiri dari hidrogen dan helium. Secara khusus, air membentuk lebih sedikit daripada separuh isi padu Kepler 138d dan kira-kira 11% daripada jisimnya. Boleh kata planet ini seolah-olah satu model versi Europa atau Enceladus yang lebih besar, kaya dengan air cuma terlalu dekat dengan bintang induk mereka.
Orbit Kepler 138c dan 138d sangat dekat dengan bintang mereka sehingga suhu di permukaannya berada di atas takat didih air. Bayangkan mandi di air kolam panas, cuma bezanya ia adalah lautan yang luas. Daripada lautan yang merentangi dunia di bawah kerak ais, dunia air berkembang ini mungkin mempunyai atmosfera yang tebal dan kebanyakannya terdiri dari wap air. Di bawah semua wap air itu, mungkin terdapat lapisan air bersifat cecair atau sesuatu yang dipanggil cecair superkritikal. Fasa pelik yang berkelakuan sedikit seperti cecair dan sedikit seperti gas dan hanya terbentuk pada tekanan yang sangat tinggi. Daripada ribuan eksoplanet yang ditemui mengorbit bintang lain, kebanyakannya dikelaskan sebagai superbumi. Planet superbumi kira-kira 1.5 hingga 2 kali lebih besar daripada planet kita. Ahli astronomi telah lama menganggap bahawa kebanyakannya diperbuat daripada campuran batu dan besi yang serupa dengan bumi. Bezanya hanya pada skala yang lebih besar. Sesetengah superbumi mungkin mempunyai atmosfera dan lautan cair atau tasik di permukaannya, tetapi ia pastinya jenis tempat yang di mana anda boleh berdiri di atas tanah yang kukuh. Jadi kalau anda bercadang untuk tambah aset, bolehlah singgah ke planet superbumi. Satu kajian yang diterbitkan pada September 2022 mencadangkan bahawa bilangan superbumi mungkin kebanyakannya adalah dunia yang berair, terdiri daripada air dalam beberapa bentuk, yakni ais, cecair ataupun wap. Sesetengahnya ternyata batuan sama seperti bumi, manakala yang lain merupakan berbola gas yang kurang tumpat. Bayangkan, apa bentuk hidupan yang mampu hidup di sebuah planet seperti mana bumi dengan lautan yang terbentang luas? Apa yang ada di dalam laut tersebut? Anda berani menyelam di dalam planet ini? Mesti anda terfikir, kenapa laut kita tidak mendidih seperti planet luar sistem suria ini? Secara saintifik, suhu lautan berada pada tahap tertinggi sejak pengukuran yang tepat bermula pada pertengahan abad ke-20 dan disebabkan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, keadaan akan menjadi lebih buruk pada tahun-tahun akan datang. Tetapi walaupun manusia terus menghasilkan gas rumah hijau ke atmosfera, bolehkah lautan menjadi sangat panas sehingga mula mendidih? Bersyukurlah, kegiatan manusia ini tidak akan cukup memanaskan dunia bagi mewujudkan keadaan sedemikian. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana meningkatkan suhu bumi dengan memerangkap tenaga matahari dalam atmosfera dan permukaan planet. Tenaga yang sebaliknya akan terpancar ke angkasa lepas. Kira-kira 93% daripada haba tambahan ini diserap oleh permukaan lautan. Haba lantas bercampur pada kedalaman 100 meter pada lapisan yang teratas. Kawasan yang dikenali sebagai lapisan bercampur mengambil masa lebih lama untuk mencapai lebih jauh ke bawah. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, saintis telah memerhatikan peningkatan suhu walaupun di alam lautan yang paling dalam. Disebabkan air lebih tebal daripada udara, ia mempunyai keupayaan untuk menyerap banyak haba. 2.5 meter teratas lautan memegang jumlah haba yang sama seperti mana keseluruhan atmosfera di atasnya. Jadi, secara teori, mungkin lautan bumi boleh menjadi cukup panas mendidih. Molekul air suam menguap dari permukaan lautan sepanjang masa. Wap air itu sendiri adalah gas rumah hijau. Jadi, jumlah air yang lebih besar di atmosfera akan mewujudkan kitaran yang ganas dan dunia yang lebih panas secara keseluruhan. Sesuatu yang serupa dianggap telah berlaku di Zuhrah lama dahulu. Akan tetapi, kerana bumi lebih jauh dari matahari berbanding planet Zuhrah, ia akan mengambil lebih banyak gas rumah hijau untuk planet kita mencapai titik tersebut. Nyatakan pendapat anda. Komen, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.